Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk tenaga. Mari kita lihat standard kandungan 7.1 sumber dan bentuk tenaga. Standard pembelajaran 7.1.3 menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. Mari kita ulang kaji dahulu tentang sumber tenaga. Kita dah belajar dalam video sebelum ni sumber tenaga. Yang pertama matahari, air, biojisim, angin, nuklear, bahan api fosil, ombak dan juga geoterma. Sumber tenaga ialah dari mana datangnya tenaga. Jadi kita nak tengok bentuk tenaga yang datang dari sumber tenaga tadi. Bentuk tenaga. Kita dapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kita kenali bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi di bawah. Okey, bentuk tenaga yang pertama ialah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Jadi kalau kamu pernah tengok plat suria, sekarang pun ramai orang guna lampu solar. Itu ialah menggunakan tenaga suria. Okey, bentuk tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Contohnya api dapur, cerek, lilin, lighter, setrika, cerek elektrik, periuk nasi elektrik. Apa-apa objek yang panas mempunyai kepanasan, dia ada tenaga haba. Yang ketiga ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Tak semestinya lampu sahaja. Contohnya lilin, api yang kita bakar dekat dapur, ataupun telefon bimbit pun mempunyai tenaga cahaya. Radio, televisyen. Okay, yang keempat ialah tenaga bunyi. Kita dah belajar tentang tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Okay, apabila objek bergetar, dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Okey, yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Okey, ini contoh litar elektrik. Dan tenaga elektrik kebanyakannya kita guna di dalam rumah. Di mana-mana saja kebanyakannya adalah tenaga elektrik. Televisyen, periuk nasi, apa lagi? Radio, itu semua menggunakan tenaga elektrik. Okey, yang keenam ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim ataupun bateri. Okey, dalam makanan, bahan fosil, biojisim atau bateri ini tenaga kimia. Tenaga kimia, okey. Tenaga kimia inilah yang kita dapat bila kita makan dan membolehkan kita melakukan pekerjaan. Okey, seterusnya ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa-apa sahaja yang bergerak, dia mempunyai tenaga kinetik. Kamu melambaikan tangan pun, tangan kamu tu mempunyai tenaga kinetik. Kipas yang berpusing, kamu menulis, itu mempunyai tenaga kinetik. Apa-apa sahaja benda ataupun apa-apa sahaja yang bergerak. Okey, yang ke-8 ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada satu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Contohnya buah kelapa atas pokok, kita main lastik ataupun kita tekan spring, itu mempunyai tenaga keupayaan.
Okey, yang ke-9 ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Kita dah belajar dia jana kuasa nuklear. Di situ terhasilnya tenaga nuklear. Agak-agak kamu faham ke tidak dari bentuk-bentuk tenaga yang berada di situasi? Okey, mari kita lihat dan nyatakan bentuk tenaga pada situasi atau objek-objek yang akan ditunjukkan. Okey, cuba kamu perhatikan situasi tersebut dan nyatakan apakah bentuk tenaga yang berada atau terdapat pada situasi tersebut. Okey, yang pertama ialah apabila kita menonton televisyen. Okey, zaman sekarang ni kebanyakan televisyen menggunakan alat kawalan jauh. Okey, jadi apakah bentuk tenaga pada alat kawalan jauh dan juga televisyen tersebut? Tenaga elektrik pada alat kawalan jauh dan televisyen. Okey. Kemudian budak lelaki yang sedang mengejar bola yang bergolek. Budak tu berlari, bola tu bergolek. Kedua-duanya sedang bergerak. Apakah tenaga yang terdapat pada mereka? Okey, tenaga pada bola dan budak lelaki yang bergerak ialah tenaga kinetik. Okey, yang seterusnya buah kelapa yang berada di atas pokok. Okey, buah kelapa belum gugur lagi. Kalau dia gugur masa dia on the way nak jatuh ke bawah tu, itu ialah tenaga kinetik sebabnya dia bergerak. Sekarang ni kalau ke atas. Bila berada di atas, tenaga yang ada ialah tenaga keupayaan. Sedapnya makanan ni. Apakah tenaga yang ada pada makanan ni? Kalau kita makan makanan ni, tenaga dalam makanan tersebut akan datang kat kita. Dia ada tenaga kimia sama juga seperti bahan api fosil. Okey, yang ini ialah lilin. Okey, lilin yang menyala, dia ada tenaga kimia, tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Bagus. Kamu dah boleh menamakan bentuk-bentuk tenaga. Tenaga suria, tenaga keupayaan, tenaga kinetik, tenaga kimia, tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga haba dan juga tenaga nuklear. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Okey, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih banyak.